Okey. Hari ini kita akan belajar tentang ayat aktif. Kita cuba lihat ayat ini ya. Ali membaca buku. Okey. Yang menjadi subjek dalam ayat ini adalah Ali. Yang menjadi kata kerja adalah membaca. Yang menjadi objek adalah buku. Okey. Okey, subjek merupakan kata nama yang menjadi perkara yang menjadi fokus dalam ayat tersebut. Kata kerja menerangkan satu perbuatan. Okey, objek kata nama yang hadir selepas kata kerja. Okey, objek ini hadir selepas kata kerja. Faham semua ya? Subjek dan objek selalunya merujuk kepada kata nama. Okey, kata nama. Apa tu kata nama? Kata nama tu merujuk kepada nama orang, nama tempat, nama objek. Okey, objek-objek biasa seperti meja, pokok, kerusi, katil, tilam. Okey, kita lihat pada ayat ini pula. Ayat tadi Ali membaca buku. Sekarang kita lihat pada ayat lain ini pula. Buku dibaca oleh Ali. Objek dan kata kerja dan subjek. Okey, kita terbalikkan. Tadi subjek Ali kita bawa ke belakang. Objek pula dibawa ke hadapan. Objek buku dibaca oleh Ali. Okay, ayat ini telah diubah dari segi posisi kata-kata. Dan adakah ayat ini sama? Ali membaca buku dan buku dibaca oleh Ali. Okay, ini dinamakan ayat pasif. Kalau kita lihat ya, membaca buku, kalau kita meletakkan subjeknya di bahagian belakang, kita tukar imbuhannya. Buku dibaca oleh Ali. Okay, dan bila terjadi begini, dinamakan ayat pasif. Okey, maksud ayat ini tetap sama dan tidak berubah. Ayat aktif dan ayat pasif. Okey, kita cuma tukar posisinya saja perkataan. Tetapi maksudnya tetap sama. Okey, ayat tunggal. Ayat tunggal merujuk kepada ayat aktif, ayat pasif. Kita ada dua bahagian di sini. Okey. Dan ayat tunggal selalunya mempunyai dua bahagian, iaitu subjek, okey, dan predikat. Subjek selalunya kata nama lah, predikat selalunya bahagian kedua ayat itu. Okey, macam contoh tadi, Ali membaca buku. Yang menjadi subjek adalah Ali, predikatnya adalah membaca buku. Okey. Apa itu ayat aktif? Ayat aktif ialah ayat yang mengandungi kata kerja yang menerangkan subjek. Okey. Contohnya, Fahmi mengutip sampah di koridor rumahnya. Okey, kata kerja mengutip menerangkan subjek iaitu Fahmi. Okey, mengutip ni dia menerangkan subjek iaitu Fahmi. Apa yang Fahmi buat? Dia mengutip. Dia mengutip ni dia menerangkan apa yang dilakukan oleh Fahmi. Okey, kita lihat contoh-contoh lain ya. Karim menjual komputer dan telefon. Menjual ini menerangkan subjek iaitu Karim. Apa yang dilakukan oleh Karim? Dia menjual. Okey. Farid membawakan saya secawan kopi. Okey, perkataan membawakan ni menerangkan subjek dalam ayat tersebut iaitu Farid. Dia menerangkan apa yang dilakukan Farid. Kopi saya dibawa oleh Farid. Adakah ini ayat aktif? Okey, jawapannya ialah tidak. Okey, kata kerja dibawa menerangkan objek kopi saya dan bukan subjek iaitu Farid. Okey, dia menerangkan objeknya di sini. Okey, saya nak awak kenal pasti ayat-ayat aktif dalam teks ini dan gariskan kata kerja yang menerangkan subjek dalam ayat aktif tersebut. Okey, kita lihat ya. Contoh perenggan seterusnya. Saya berikan awak masa untuk baca dan juga cuba cari ayat aktif dan juga
kata kerja. Okey, apa arahannya? Cuba kenal pasal ayat aktif dan cari kata kerja yang menerangkan subjek dalam ayat aktif tersebut. Okey. Okey, mari kita simak jawapan. Okey, yang pertama, menjalani, mengubah, menggunakan, menampilkan dan menonjolkan. Okey, kita lihat ya. Selalunya bagi ayat aktif imbuhannya adalah men, men dan me. Okey. Kita lihat yang pertama. Okey, menjalani. Okey, menjalani, apakah subjeknya? Duit shilling. Okey, mengubah, apakah subjeknya? Pihak berkuasa. Pihak berkuasa akan mengubah duit shilling. Okey, seterusnya menggunakan, merujuk kepada subjeknya. Subjeknya adalah orang ramai. Okey, menampilkan ataupun menunjukkan. Menampilkan merujuk kepada duit shilling baru itu. Duit shilling baru itu merujuk kepada, ini adalah subjeknya. Subjek kata kerja. Okey. Kemudian seterusnya menonjolkan. Menonjolkan, mengetengahkan. Okey, maksudnya mengetengahkan atau mempamerkan. Okey, menonjolkan, apakah subjeknya? Duit shilling. Okey, duit shillingnya. Duit shilling akan menonjolkan motif kepala Singapura. Okey, motif ni di sini maksudnya corak ataupun reka bentuk. Okey. Okey, kalau awak lihat ayat aktif tadi saya dah sebutkan. Okey, mereka mempunyai imbuhan me. Okey, kalau kita gunakan imbuhan di, itu untuk ayat pasif. Okey. Okey, kita sudah pun sampai ke penghujung rancangan hari ini. Terima kasih.